pin subscribe YouTube ya. Channel ni. Ah. Okey, baik. Yang dah ada masuk dulu. Boleh ajak sahabat-sahabat dan kenalan media sosial yang lain. Boleh tolong pakat sebar-sebarkan pautan rakaman secara langsung di media Facebook untuk lebih ramai lagi dapat mengikuti je. Seminit lagi kita akan mulakan. Okey, baik. Boleh terus sebar-sebarkan. Satu muka surat ni. Baik, kita akan mulakan siri yang kelima, yang terakhir untuk kita khatamkan tadarus dan tadabur surah Al-Furqan. Kita sambung ayat 68 sampai 77 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa bihi nasta'in. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat ilahi dengan izin dan limpahan kurniaannya pada hari ini kita sama-sama dapat meneruskan pengajian kita, iaitulah tadarus dan tadabbur surah Al-Furqan. Bersempena dengan kita berada dalam tempoh perintah kawalan pergerakan bermula daripada 18 Mac sehingga dilanjutkan 14 April. Dan alhamdulillah, ciri khas tadarus dan tadabbur ini yang kita bincangkan surah Al-Furqan telah kita mulakan pada 30 April dan kita akan habiskan pada hari ini 30 Mac dan kita akan habiskan pada hari ini 3 April. Selama 5 hari dapat untuk kita sama-sama mengkhatamkan surah Al-Furqan, surah yang berada pada akhir juzuk yang ke-18 dan masuk juzuk yang ke-19. Surah yang mengandungi sebanyak 77 ayat dan salah satu daripada surah-surah yang dikategorikan sebagai surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum berlakunya peristiwa Hijratul Rasul. InsyaAllah pada siri yang kelima, siri yang terakhir ini, kita akan sambung pada ayat yang ke-68 sehinggalah 77 untuk kita tamatkan dan khatamkan surah Al-Furqan ini. Baik, insyaAllah teruskan untuk sebar pautan rakaman langsung ini kepada semua. Mudah-mudahan ada manfaat kita bersama. InsyaAllah untuk permulaan ini kita akan bacakan terlebih dahulu ayat 68 sampailah 73. 68 sampai 73. Jadi sama-sama yang ada mushaf Quran ataupun aplikasi Al-Quran dalam telefon pintar masing-masing boleh gunakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات
wa kana Allahu ghafurur rahima. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. صدق الله العظيم. Baik, ayat 68 sehingga 73 terlebih dahulu kita tadarus dan tadabburkan. Baik, kita tengok kepada terjemahan satu persatu ayat. Ayat 68 yang bermaksud dan juga mereka yang tidak menyembah sesuatu yang lain bersama-sama Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan jalan yang hak yang dibenarkan oleh syarak, dan tidak pula berzina, dan sesiapa melakukan yang demikian akan mendapat balasan dosanya. Jadi ayat 68 ni kesinambungan daripada ayat-ayat sebelum daripada ini, iaitulah tentang sifat ibadur rahman, hamba kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Sifat kepada ibadur rahman yang disebutkan sebelum daripada ayat-ayat sebelum ini adalah mereka yang tawaduk, yang tidak sombong, mereka yang bangun qiyamul lail, mereka yang dalam keadaan memohon keampunan dan takut kepada azab Allah. Maka ayat 68 ini disebutkan lagi beberapa ciri ibadur rahman, iaitulah mereka yang tidak menyekutukan Allah. Kemudian mereka yang tidak melakukan pembunuhan yang diharamkan, serta mereka yang tidak melakukan zina. Ini antara dosa-dosa besar yang kalau kita baca dalam kitab Al-Kabair karangan Al-Imam Az-Zahabi, 70 dosa-dosa besar yang dikategorikan berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Nas hadis Nabi SAW, memang syirik adalah dosa besar yang pertama sekali. Dan juga disebutkan membunuh jiwa yang diharamkan bunuh serta berzina. Ini semua termasuk dalam salah satu daripada 70 yang dikategorikan sebagai dosa-dosa besar. Ini sifat-sifat ibadur rahman, hamba Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Maksudnya hamba tadi itu yang taat, yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melakukan perkara-perkara tersebut, maka Allah Taala kata dia akan mendapat balasan dosa dia. Dan dosa ni kalau tak diampunkan oleh Allah, sebagaimana yang kita tahu, layak mendapat hukuman yang setimpal di akhirat kelak. Baik, kalau nak perincian berkenaan dengan perbahasan yang lebih panjang tentang ibadur rahman, ada ditulis kitab oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang menyebutkan ibadur rahman. Dia pun mengambil daripada ayat-ayat ini dan dibahaskan dari sudut terperinci dengan tambahan daripada perincian dalil-dalil yang lain serta daripada hadis Nabi SAW. Dan dosa yang paling besar sekali sebab itu disebutkan adalah yang ini tidak menyembah sesuatu yang lain bersama-sama Allah, iaitulah syirik. Syirik ni adalah kezaliman yang paling besar sekali. Disebut dalam surah Luqman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Kenapa dinisbahkan dengan sifat zalim? Kerana orang tadi menzalimi diri dia sendiri, menyebabkan dia itu masuk ke dalam api neraka selama-lamanya. Na'udzubillahi min zalik. Mereka yang melakukan kezaliman, mereka yang melakukan maksiat, kemungkaran, musyrik kepada Allah, mereka hakikat dia mereka zalim kepada diri sendiri. Kerana apa? Kerana mereka dengan perbuatannya itu telah mencampakkan diri mereka kepada hukuman seksaan api neraka. Sebab itu jangan salahkan takdir, tapi mereka sendiri yang memilih untuk melakukan kesalahan tersebut. Maka sebab itu mereka adalah orang yang zalim ke atas diri mereka sendiri. Yang keduanya, tidak membunuh jiwa yang diharamkan. Ada pembunuhan, maksudnya hukuman bunuh yang dibenarkan dalam Islam, tapi dengan syarat-syarat yang ketat berdasarkan kategori-kategori yang tertentu. Seperti hadis Nabi SAW menyebutkan la yahillu damu mri'in muslimin illa ihda min thalath. Tidak halal darah nyawa seseorang muslim itu melainkan kerana 3 perkara. Apa 3 perkara tersebut? Al-thayyibu az-zani, orang yang dah berkahwin kemudian dia berzina, maka hukuman dia adalah hukuman hudud, iaitulah rejam. Orang yang dah berkahwin kemudian dia melakukan zina, maka mereka direjam.
Kalau mereka yang belum berkahwin, bujang melakukan zina, hukuman dia adalah 100 kali sebatan. Wan nafsu bin nafsi, iaitulah bunuh balas, kisos. Nyawa dengan nyawa. Mereka yang bunuh secara sengaja, ada niat dan hasrat dendam ke atas orang yang dibunuh itu, maka dia dikenakan hukuman kisos. Jika keluarga si mati atau walinya itu bersetuju untuk hukuman kisos, maka orang yang pembunuh itu dikenakan hukuman balas oleh pihak pemerintah. Pihak mahkamah jatuhkan hukuman balas, maka dibunuh nyawa dengan nyawa, maka ini yang dipanggil yang tidak berdosa. Dan ketiganya, pembunuhan yang ataupun hukuman bunuh yang dibenarkan dalam Islam atas peruntukan kuasa mahkamah, iaitulah at-tariku lidini al-mufariku lil jama'ati, iaitulah mereka yang murtad, yang keluar daripada agama Islam. Itu pun selepas mana diberikan tempoh bertaubat, istitabah, berdasarkan peruntukan yang diberikan oleh pihak pemerintah ataupun mahkamah, menghantar orang yang alim supaya menyelesaikan kekusutan ataupun merungkaikan kekeliruan orang yang murtad tadi itu, supaya mereka bertaubat dan kembali kepada Allah. Sekiranya dalam tempoh yang diberikan itu mereka terus menerus tidak mau bertaubat, maka dijatuhkan hukuman bunuh. Baik. Berapa lama tempoh istitabah minta taubat? Ada khilaf ulama, namun keempat-empat mazhab, Al-Imam Hanafi, Imam Maliki, Syafi'i dan Imam Hambali menetapkan tarikh tempohnya adalah sekitar 3-4 hari. Namun ada beberapa pandangan yang lain yang dilihat pada ijtihad mereka, boleh diberikan tempoh yang lebih panjang daripada tempoh 3-4 hari tersebut berdasarkan pemerhatian pemerintah ataupun mahkamah yang sesuai dan berpotensi untuk seseorang itu kembali bertaubat meluk semula agama Islam. Maka itu adalah yang lebih baik. Maka apa-apa pun terserah kepada kebijaksanaan mahkamah dalam menjatuhkan suatu keputusan tadi. Baik. Dan yang ketiganya berzina. Berzina ni adalah melakukan hubungan kelamin di antara dua orang yang bukan suami isteri, yang tidak ada ikatan sah perkahwinan, dalam keadaan dia sedar perkara tersebut adalah diharamkan di dalam Islam. Maka ia adalah dosa besar. Dan mereka yang melakukan zina dijatuhkan hukuman hudud. Sebagaimana yang disebutkan tadi, dibahagikan kepada dua kategori. Bagi yang bujang dikenakan sebatan sebanyak 100 kali. Bagi yang sudah bernikah atau berkahwin dikenakan hukumannya rejam. Baik. Zina ni adalah dosa besar. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya ia perkara yang keji dan adalah jalan yang seburuk-buruk jalan. Kerana apa? Kerana melakukan hubungan kelamin yang tidak sah, yang pada mereka yang tak ada ikatan hubungan nikah yang syar'i, mereka akan menyebabkan kerosakan ataupun percampuran nasab keturunan. Yang kedua, hilangnya maruah. Dan yang ketiga adalah melahirkan masyarakat yang rosak pada akhlak dan juga sosial. Maka ini adalah satu sikap yang tidak bertamadun. Sebagaimana haiwan-haiwan dan binatang-binatang, mereka tidak bertamadun kerana tidak ada akal. Tetapi manusia mempunyai akal oleh Allah, maka di antara hubungan kelamin yang melibatkan lelaki dan perempuan mestilah diuruskan secara bertamadun dan mengikut ajaran Islam. Maka ini adalah satu perkara demi nak menjaga ketamadunan kemanusiaan tersebut, agar membezakan di antara sistem yang sistem dari sudut kehidupan haiwan yang berbeza dengan manusia kerana tidak ada akal. Baik. Ayat 69, akan digandakan baginya azab seksa pada hari kiamat. Dan ia pula akan kekal di dalam azab itu dengan menerima kehinaan. Kita sambung ayat yang ke-70 sebab ada kaitan. Kecuali orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan amal yang baik, maka orang-orang itu Allah akan menggantikan pada tempat kejahatan mereka dengan kebaikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Baik. Mereka yang buat dosa-dosa besar tadi itu tidak bertaubat sehingga ke akhir hayat mereka, kena ingat hukuman mereka digandakan di hari akhirat. Yang pertama, kerana apa? Kerana mereka melaksanakan maksiat ataupun kejahatan. Yang kedua, mereka terus menerus dalam keadaan kejahatan tanpa rasa menyesal. Maka ini adalah satu
juga kesalahan di dalam Islam. Kerana kita wajib bertaubat dan wajib disegerakan taubat. Baik. Maka mereka digandakan azab seksa pada hari kiamat dan ia pula akan kekal di dalam azab itu dengan menerima kehinaan. Kekal di sini adalah maksudnya lamanya, seolah-olahnya kekal. Dan sebagaimana yang kita tahu, yang kekal sungguh di dalam neraka ni adalah kalangan mereka yang bukan Islam, mereka yang kafir, yang musyrik. Adapun orang Islam, pada iktikad dia, namun dari sudut perbuatan dia ada melakukan maksiat ataupun dia bersifat sebagaimana seorang yang fasik melakukan dosa-dosa besar, maka mereka akan dihukum di dalam api neraka mengikut kadar maksiat ataupun kesalahan yang mereka lakukan. Dan ada beberapa kategori jenayah yang disebutkan dalam Quran ataupun hadis Nabi SAW pada gambaran khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Walhal yang dimaksudkan itu oleh perbahasan ulama adalah tempoh yang sangat berpanjangan sehingga kan rasa macam kekal selama-lamanya. Ni bagi orang yang iktikadnya masih lagi Islam namun melakukan dosa-dosa besar, perbuatan fasik dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamanya seolah-olahnya kekal, tak terhitung, tapi sampai masa bila habis tempoh hukuman tetap selagi mana iktikad mereka diterima sebagai iktikad Islam, mereka akan dimasukkan semula ke dalam neraka, ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi janganlah kita meremehkan siksaan api neraka. Tak apalah masuk neraka sekejap, nanti masuk syurga balik. Tak boleh, haram. Meremehkan sehingga hilangnya ketakutan kita kepada Allah, hilangnya ketakutan kita kepada azab siksa neraka Allah, dan meremehkannya adalah satu dosa besar. Kerana apa? Kerana kita ini seolah-olah tidak takut kepada Allah. Maka itu adalah satu dosa yang besar. Mereka ini disebutkan dikenakan azab kecuali, maksud kata apa? Mereka ada yang buat salah semasa di dunia dan mereka ini ada buat kesilapan dan mereka tak dikenakan azab. Kerana apa? Kecuali mereka yang bertaubat. Disebutkan pada ayat ke-7 itu, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Maka Allah Ta'ala akan gantikan keburukan, kejahatan mereka itu dengan ganjaran kebaikan. Dan syarat taubat ni sebagaimana yang kita tahu, kalau yang biasa melibatkan hak Allah 3. Menyesal, berazam tak nak ulang balik dan berhentikan benda yang maksiat tersebut. Kalau melibatkan hak manusia, dia kena pulangkan hak tersebutlah. Kalau tak mampu nak pulangkan, benda tu dah tak boleh nak dipulangkan, perlu diganti. Kalau melibatkan itu yang biasa. Kalau ada melibatkan qada hutang, kita kena qada. Contohnya semayang kena qada. Kalau melibatkan ada kafarah, denda, maka kita kena bayar denda. Ini sebagai tanda taubat. Dan dalam masa yang sama, tanda seseorang itu telah bertaubat. Telah bertaubat adalah sebab tadi dah berhenti buat benda yang buruk, maka dia menghiaskan amalan diri dia dengan perhiasan amalan-amalan yang baik. Dulu dia bersifat dengan sifat yang buruk, sifat yang jelek. Kemudian bila dah bertaubat, maka apa yang dia buat? Bukan dok saja, dia menambahkan amal baik dia dan dia melaksanakan amalan-amalan yang soleh. Sebab Nabi SAW sebut, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana sahaja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha, dan iringkan perbuatan jahat kamu yang terdahulu dengan melaksanakan perbuatan kebaikan, maka perbuatan kebaikan itu ganjaran dia akan menghapuskan akan perbuatan jahat yang terdahulu. Ini poin dia. Wa khaliqin nasa, dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik, bi khuluqin hasanin. Jadi nak kata Nabi sebut wa atbi'is sayyi'ata, iringilah dengan perkara jahat yang terdahulu, al-hasanata, akan perkara kebaikan. Tamhuha, maka kalau kamu sudah boleh berubah, hijrah ke arah yang baik, tinggalkan benda yang salah, benda yang lama yang tak betul, dengan kehidupan yang baru, kamu hidup dalam keadaan melaksanakan amalan soleh, buat benda-benda yang baik, berterusan dan senantiasa, maka kesilapan-kesilapan itu akan dihapuskan, digantikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Kerana sifat Allah Ghafurur Rahim, Maha penerima ampun, Maha pengampun, dan juga Maha mengasihani. Ini sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kan dalam satu hadis kursi,
di mana Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak cucu Nabi Adam. Ini lebih kurang maksud makna dia. Wahai anak cucu Nabi Adam, sekiranya dosa kamu melangit tinggi, penuh 7 petala langit dan 7 lapisan bumi, namun bila kamu minta ampun kepada aku, yakni minta ampun kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan segala dosa-dosa itu tanpa dia peduli. Ini kena ingat walaupun Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman dia, siksaan dia kepada mereka yang buat jahat, namun kena ingat rahmat Allah lebih luas daripada kemurkaan Allah. Disebutkan dalam satu hadis kursi juga, rahmati wasi'at rahmati ala ghadabi. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, luasnya rahmat aku melangkaui mengatasi akan kemurkaan aku. Jadi kalau mereka yang ada buat salah dalam kesempatan yang ada ini, dan kita pun berada dalam tempoh COVID-19 ini, maka ambillah peluang untuk sama-sama kita bertaubat. Kerana mungkin salah satu daripada musibah yang melanda pada hari ini disebabkan dosa-dosa kita juga yang sebelum daripada ini, maka Allah Ta'ala uji, maka Allah Ta'ala nak membersihkan dosa-dosa tersebut. Sebab itu boleh kita katakan antara hikmah dalam kita nak menenangkan jiwa kita sewaktu COVID ini, ambillah ia sebagai satu pembersihan daripada Allah. Sebab kita nak sambut Ramadan ni dalam keadaan yang benar-benar kita taubat kembali kepada Allah dan membersihkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum daripada ni kita nak sambut Ramadan mungkin dalam keadaan yang tak berapa sedia, dari sudut lalai dan juga dari sudut penghayatan ke arah Ramadan yang kurang. Maka kali ini Allah Ta'ala bersihkan, supaya nanti mudah-mudahan jika diizinkan oleh Allah bulan Ramadan ni dapat kita berhimpun beramai-ramai di masjid, maka kita himpun sungguh dalam keadaan penuh penghayatan keabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu daripada untuk kita berfikiran hikmah senantiasa baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi itu 70. Jadi kita masuk ayat yang ke-71, 72, 71. Kita sambung. Maksud ayat yang ke-71, dan sesiapa yang bertaubat serta beramal soleh, maka sesungguhnya dengan itu ia bertaubat kepada Tuhannya dengan sebenar-benar taubat. Siapa yang bertaubat dan beramal soleh, maka sesungguhnya dengan itu dia sebenar-benarnya adalah orang yang bertaubat kepada Tuhan dia. Sebab itu taubat ni bukan duk diam, bukan duk menyesal termenung akan kesilapan lama. Duk termenung, kenapa duk termenung tu? Allah menyesallah perbuatan lama. Lepas tu duk termenung ajalah, amalan tak buat. Maka itu bukan taubat. Itu adalah kita panggil merenung. Bertaubat tadi tu, dia merenung, menginsafi, menyesal, berazam, berhenti apa sebagainya, dan dia mesti berbuat baik selepas daripada tu. Dulu dia taubat, dia tinggalkan semayang. Maka cara dia taubat, dia menyesal, dia berhenti, tak nak tinggalkan semayang lagi, dia qada semayang-semayang lama, dalam masa yang sama dia menjaga semayang-semayang dia pada masa sekarang. Kan? Dia bertaubat. Dulu dia kedekut. Dulu dia bakhil akan harta yang dimiliki. Maka taubat dia itu adalah dia selepas daripada ini dia kena rajin infak, memastikan kewajipan-kewajipan ke atas harta dia tadi itu dilaksanakan, serta dia rajin infak supaya mendapat lebih banyak keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu taubat adalah salah satu bentuk improvement, kemajuan dalam kehidupan kita. Tidak terus menerus dalam keadaan lalai, rugi dan binasa, tapi kena ada buat satu movement, satu tindakan untuk kita ada improvement ke arah yang lebih baik, yang mana berbeza daripada kehidupan yang dahulu dengan kehidupan yang sekarang pada perbuatan amalan solehnya. Maka itulah tanda orang bertaubat. Bukan sekadar merenung, tapi hanya berkhayal semata-mata. Itu bukan taubat. Baik. Seterusnya ayat 72. Dan mereka yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala itu ialah orang-orang yang tidak menghadiri tempat-tempat yang melakukan perkara-perkara yang dilarang. Dan apabila mereka bertembung dengan sesuatu yang sia-sia, mereka melaluinya dengan cara membersihkan diri daripadanya. Baik. Sifat ibadur rahman lagi adalah mereka disebutkan tadi itu tidak berada pada tempat yang tidak pergi dan tidak berada pada tempat yang sia-sia, apatah lagi tempat tadi itu tempat maksiat.
Dia tak pergi ke situ saja-saja nak relax, nak tenang, nak bergaul, tidak. Serta mereka yang kalau melalui bertemu tempat benda yang sia-sia, maka mereka melaluinya, mereka pergi begitu saja dan mereka bersihkan diri mereka daripada perkara yang tak elok. Ini adalah sebagaimana salah satu sifat ibadur rahman. Mereka sama sekali tidak berusaha merancang ataupun mensengajakan untuk diri mereka ke arah ataupun pergi ke tempat-tempat yang tak elok. Ni antara sifat ibadur rahman. Dia adalah ada sifat waspada. Kewaspadaannya tinggi daripada perkara-perkara yang tak elok. Bukan sekadar buat baik, tapi dia berjaga-jaga daripada apa sahaja tindakan yang boleh menjerumuskan dia kepada perkara yang merugikan dia di hari akhirat kelak. Ini sifat yang bagus. Sebab itu pernah berlaku di zaman Omar Abdul Aziz. Kisah ni disebutkan oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam perbahasan minuman yang memabukkan. Ada satu kisah ketika itu pada zaman Omar Abdul Aziz menjadi pemerintah. Maka berlakulah satu rusuhan dan tangkapan pada satu kumpulan manusia umat Islam yang didapati minum arak. Disabitkan dan apabila dilakukan perbicaraan, maka disabitkan memang mereka mempunyai bukti mereka minum arak. Apabila nak dijatuhkan hukuman, kita tahu minum arak ni juga kategori jenayah hudud. Kategori dalam jenayah hudud. Maksud kata dikenakan sebatan 40 kali sebatan minima. Maka apabila nak dijatuhkan hukuman, maka kumpulan manusia tadi tu pun menyatakan, wahai tuan, daripada kalangan kami ni ada seorang yang dia tak minum arak pun. Dia duduk bersama-sama kami, malahan dia berpuasa. Maka mendengar penjelasan itu, Omar Abdul Aziz pun menyatakan, kalau begitu kita kenakan hukuman pada yang puasa tu dulu. Kenapa? Hukuman yang pada orang berpuasa tak minum arak tadi tu bukanlah hukuman hudud, tapi sebagai takzir. Kerana apa? Kerana ada ayat Quran yang lain yang melarang kita duduk di satu majlis yang sedang mereka menghina dan mempermainkan hukum Allah. Duduk saja. Dilarang. Disuruhnya kita pergi daripada tempat tersebut kerana tempat itu tempat yang sedang menunggu kemurkaan Allah. Dah tahu tempat tu tempat melawan Allah. Dah kita sama buat apa? Melainkan kita pergi tempat itu sebagai dua perkara. Yang pertama, penyiasat yang diarahkan untuk mendapatkan bukti. Yang kedua, kita pergi sebagai penguatkuasaan untuk rusuhan tangkapan dan melaksanakan tugasan menurut lunas undang-undang. Selain daripada tu, duduk saja-saja nak menyembang, tak boleh. Tak boleh. Kerana apa? Seolah-olah macam kita meraihkan mereka pula. Kerana keberadaan kita di situ tidak mencegah akan maksiat yang sedang dilakukan oleh mereka. Kena ingat, keberadaan kita di situ tidak mencegah akan maksiat yang sedang mereka lakukan itu. Maka bila kita terus berada di situ, kita berada pada tempat yang sedang mempermainkan hukum Allah, maka ini adalah satu kesalahan yang besar. Baik. Sebab itu sifat ibadur rahman dia tidak berada pada tempat-tempat yang demikian. Baik, ayat yang ke-73 yang bermaksud, dan juga mereka yang diredai oleh Allah itu ialah orang-orang yang apabila diberikan peringatan dengan ayat-ayat keterangan Tuhan mereka, tidaklah mereka tunduk mendengarnya secara orang-orang yang pekak dan buta. Jadi ayat di sini mereka bila ada ayat-ayat Quran, peringatan, nasihat daripada agama, mereka dengar dengan baik, mereka dengar dengan minda yang terbuka dan minda yang waras dan hati yang terbuka. Mereka tidak memekakkan telinga, mereka tidak membutakan mata mereka daripada ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, ayat-ayat Allah. Kerana apa? Kerana peringatan daripada ayat-ayat Quran, peringatan daripada Allah, peringatan daripada Nabi SAW adalah peringatan yang membawa kepada kebaikan. Sebab itu kita disuruh memberi peringatan dan menerima peringatan. Fadzakir, maka berilah peringatan. Fa inna dzikra, sesungguhnya peringatan itu tanfa'ul mu'minin, memberikan manfaat, faedah, kebaikan kepada orang-orang yang beriman. Mereka yang tak suka dengar peringatan, mereka yang tak suka dengar ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim, hakikatnya mereka ni buta dan pekak akan mereka punya hati mereka.
Buta dan pekak. Kerana apa? Tak nak dengar. Walhal mendengar ayat Quran ni merupakan satu ibadah. Memerhatikan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim adalah satu bentuk tafakkur untuk kita mengenal Tuhan. Namun apabila seseorang tadi memekakkan telinga, membutakan mata mereka, mereka sendiri sebenarnya tidak mahu kepada kebenaran yang dibawakan kepada mereka tersebut. Maka mereka memilih jalan yang tidak lurus. Maka ini adalah satu kesalahan. Sedangkan sifat ibadur rahman, hamba kepada Allah yang maha pemurah, adalah mereka senantiasa berusaha memastikan diri mereka berada dalam keadaan yang lurus, dalam keadaan yang mendapat nikmat dan redha daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi kita sambung yang akhir ni pada ayat 74 dan juga 77. Jangan bimbang. InsyaAllah kita akan habiskan sekali lagi. Jadi boleh sama-sama kita bertadarus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salamah khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqamah. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu lizama. Sadaqallahul azim. Habis 77 ayat, 74 sehingga 77 ayat. Jadi kita tengok pula tadabbur berdasarkan terjemahan ayat-ayat tersebut. Ayat 74 masih lagi dalam sifat ibadur rahman. Kejap ada anak nama Anas ni nak join sekali. Okey. Okey, dekat sini. Ini sini. Ini. Okey, ayat 74 yang bermaksud dan juga mereka yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah yang ni masih lagi dalam sifat ibadur rahman. Apa itu? Apa lagi sifat ibadur rahman? Apa lagi sifat ibadur rahman, iaitulah mereka yang berdoa, wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara yang menyukakan kami melihatnya, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini doa yang biasa kita amalkan. Biasa sangat. Di antaranya selalu kita baca selepas daripada sembahyang fardu. Kan? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita doa kepada Allah SWT. Kita tahu tak apa kita doa ni? Inilah doa yang dipohon oleh orang-orang yang disifatkan sebagai ibadur rahman, mereka yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih dan penyayang. Doa ni doa ada dua. Yang pertama, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Jadikan isteri dan anak-anak kami ni, pasangan kami dan anak-anak kami yang ada ahli keluarga kami ni, qurrata a'yun, seronok mata memandang, sejuk mata memandang. Maksudnya apa? Kelakuan yang baik, akhlaknya bagus, mereka ni taat kepada Allah, berbakti kepada agama, orang yang bermanfaat, orang yang soleh-solehah. Maka ini adalah yang kita minta, supaya mata kita seronok melihat keadaan mereka. Kita tak naklah mata kita serabut tengok dengan akhlaknya yang tak berapa comel, pakaiannya tak tutup aurat, pergaulannya yang kasar dan tak mengikut akhlak Islam. Itu kita tak nak. Sebab itu qurrata a'yun maksudnya sifat-sifat yang ada pada pasangan dan anak-anak kita, generasi kita ni adalah mereka yang baik, taat, mereka yang memberikan manfaat. Itu yang satu. Dalam masa yang sama ayat ni juga, dan kita juga baca doa di itu, waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa, akan pemimpin. Kita doa kepada Allah, kita ni jadi orang pemimpin, bukan pemimpin pada jawatan politik,
kita ni menjadi orang yang bertanggungjawab dan menjadi kuduah kepada orang lain. Ini yang kita doa kepada Allah secara tanpa kita faham. Kadang-kadang lah yang tak faham. Waj'alna, jadikan kami lil muttaqina imama, imam bagi orang yang bertakwa. Kita ni jadi contoh. Sebab kita dah minta pada keluarga kita ni akhlak yang baik, tindakan yang baik dengan seronok mata memandang. Dan kita minta kita ni jadi imam, pemimpin bagi orang bertakwa. Maksud kita jadi contoh. Kita jadi orang yang boleh memimpin, mengajak manusia kepada kebaikan. Dah, ini doa. Tapi berapa ramai yang akhir sekali mereka tak berusaha ke arah tersebut. Disuruh untuk buat amal ma'ruf nahi munkar tak nak, kerja-kerja dakwah tak nak. Bukan suruh pegang jawatan. Jawatan di dunia ni adalah aspek lain. Ni kita bincang kita ni, diri kita ni jadi teladan yang baik. Supaya kita ni meneruskan kerja dakwah Nabi SAW pada konteks yang kadar kemampuan kita. Sebab itu kena ingat, waja'alna lil muttaqina imama, bukan jadi pemimpin orang-orang biasa, pemimpin pada orang yang bertakwa. Maksudnya teladan kita ni, ahli keluarga kita ni teladan. Tak naklah nanti kita berusaha jadi baik, ada orang berusaha jadi baik tapi keluarganya dia sendiri tidak berusaha untuk dijadikan baik. Kalau dah memang dia dah usaha, dia dah dakwah, takdir Allah nak uji dia, sebagaimana berlaku kepada Nabi Nuh AS, kan? Dia dah berdakwah tapi tetap isteri dia melawan dia. Nabi Lut AS pun sama. Dia dah berdakwah tapi tetap ditolak oleh isteri dia. Itu lain. Persoalan dia, kita berdakwah ke tidak pada keluarga kita? Kita tunjukkan ke tidak akan keluarga kita cara hidup yang Islam yang sebenarnya? Kadang-kadang tak tunjuk, tak dakwah. Kerana apa? Wallahu a'lam. Banyak faktor. Sebab itu waja'alna lil muttaqina imama, biar kami jadi teladan kepada orang. Masing-masing bagi teladan kepada orang lain. Maksud kata dia ni adalah orang yang baik dan membawa kebaikan. Tak nak sekadar baik untuk diri dia, tapi untuk orang lain tidak memberikan manfaat. Baik, 75. Maksudnya mereka itu semuanya akan dibalas dengan mendapat tempat yang tinggi di syurga disebabkan kesabaran mereka, dan mereka pula akan menerima penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Orang-orang yang memiliki sifat-sifat ibadur rahman, mereka yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Apa kata Allah? Balasan untuk mereka adalah mendapat tempat yang tinggi di syurga kelak. Maksudnya tempat yang mulia, bukan tempat yang biasa-biasa dalam syurga. Syurga ni tempat yang cukup hebat dah, yang menarik dan mewah dengan kenikmatan. Tapi mereka bukan kalangan yang biasa dalam syurga, tempat yang tinggi, kalangan VVIP. Kerana apa? Kerana sifat mereka di dunia ini adalah sifat yang diredai oleh Allah pada tindakan-tindakan mereka yang jauh daripada maksiat dan banyak melaksanakan kebaikan tersebut. Dan mereka mendapat juga mereka mendapat penghormatan kerana kesabaran mereka. Kesabaran apa? Sebagaimana yang kita tahu, sabar ni ada 3. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Nak buat baik pun kena sabar. Yang keduanya, sabar meninggalkan maksiat. Nak buat jahat, nak tinggalkan jahat, nak jauh daripada kejahatan pun kena sabar. Sebab nafsu ammarah suka pada perkara yang tak elok, tapi kita tak ikut nafsu. Jadi kita sabar meninggalkan maksiat, dan sabar dalam keadaan ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kesabaran mereka di dunia inilah mereka betul-betul sabar, tidak melenting, tidak suuzon pada Allah, tidak salahkan takdir. Mereka ini akan mendapat ganjaran yang besar di akhirat kelak. Dan mereka pula menerima penghormatan dan ucapan selamat. Orang sambut dia pula. Sebab itu disebutkan tadi, mereka ni golongan VVIP, bukan golongan biasa. Kerana amalan mereka, sifat mereka menjaga diri daripada maksiat, mereka sabar terhadap semua perkara. Masuk dalam syurga, disambut, diraikan, mendapat ucapan penghormatan, mendapat ucapan selamat. Ini adalah sambutan kerana mereka punya ganjaran yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala tadi tu. Jadi nak dapat ganjaran yang besar ni memerlukan kesabaran yang tinggi dan pengorbanan yang lebih semasa kita hidup di dunia ni. Mudah-mudahan kita tergolong dalam
kalangan mereka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah diperjelaskan tentang ciri-ciri dan juga sifat-sifat ibadur rahman. Jadi boleh perhatikan bermula ayat 63 sampailah 74. Itu semua cerita tentang ciri-ciri dan sifat ibadur rahman. Kalau nak baca kupasan lagi, boleh cari kitab Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang berjudul 12 sifat ataupun 12 ciri-ciri ibadur rahman. Ada ditulis oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Baik, ayat 76. Mereka kekal di dalam syurga ini. Amat eloklah syurga menjadi tempat penetapan dan tempat tinggal. Mereka yang beriman beramal soleh kekal selamanya di dalam syurga. Dan syurga itu adalah tempat sebaik-baik tempat tinggal dan tempat untuk kita menetap. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam syurga kelak tuan-tuan, tidak akan ada sifat bosan dan jemu. Kita yang duduk rumah sekarang ni pun, yang sebelum daripada ni orang panggil rumahku syurgaku, duduk sekejap 2 minggu pun dah gelepar, bosan lah, tak tahu nak buat apalah. Walhal selalu sebut slogan dia, rumahku syurgaku, rumahku syurgaku. Itu pun ada rasa bosan setengah orang, yang mana dah 2 minggu dah ni kita duduk di rumah, berada dalam tempoh perintah kawalan pergerakan. Tapi kat syurga hakiki kelak ke akhirat, mudah-mudahan kita termasuk kalangan mereka yang dimasukkan ke dalam syurga. Tidak ada perasaan jemu, bosan. Tidak akan ada perasaan jemu. Kerana syurga ni sangat menarik. Tempat yang pembalasan kepada mereka yang bersusah payah di dunia ni. Seronok tuan-tuan. Takkan lekang daripada kat bibir kita, muka kita, senyuman dan keseronokan di syurga kelak. Tak ada. Duduk tiba-tiba, boring lah. Benda sama je. Tak tahu nak buat apa. Puas lah. Nak tengok pula luar syurga macam mana. Tak ada. Bahkan luar syurga ni tak terhitung. Ada riwayat yang sebut, syurga untuk orang yang biasa pun adalah 10 kali ganda daripada luas dunia sekarang ni. Itu untuk orang yang biasa, yang luar biasa, yang VVIP, yang hebat amalan dia, maka sangat luas, sangat hebat kurniaan dia tadi itu. Sebab itu, sebagai rangsangan dan motivasi kepada manusia, Allah menjelaskan kehebatan syurga tersebut supaya kita termotivasi dan kita tidak berasa beban dengan kesukaran yang kita hadapi. Kalaulah kita mengingati suatu perkara yang seronok, yang manis, lebih hebat, maka kesusahan yang sedang kita hadapi sekarang ni umpama seakan-akan tiada. Kerana apa? Kerana keseronokan yang difikirkan lebih. Baik, itu Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala gambarkan reaksi bagaimana orang-orang yang nak masuk ke dalam syurga kelak. Dan ayat yang terakhir, 77, bermaksud katakanlah wahai Muhammad kepada golongan yang ingkar, Tuhanku tidak akan menghargai kamu kalau tidak adanya doa ibadah kamu kepadanya. Apabila kamu telah mengetahui bahawa Tuhanku telah menetapkan tidak menghargai seseorang pun melainkan kerana doa ibadahnya, maka sesungguhnya kamu telah pun menyalahi ketetapan Tuhanku itu. Dengan yang demikian, sudah tentu balasan azab disebabkan kamu menyalahi itu akan menimpa kamu. Jadi, perakhiran dia ditutupkan dengan peringatan kita, sekali lagi, kepada mereka yang kufur dan mensyirikkan Allah, yang tidak menerima akan kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah, maka siap sedialah Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menghargai. Kerana apa? Kerana mereka tadi itu menyembah selain daripada Allah dan menyekutukan Allah. Doa tadi itu bermaksud, signifikan dia asilah, hubungan. Orang kafir dia tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak mahu ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka mengabdikan diri, meletakkan kepercayaan dan sembahan kepada Tuhan mereka, sembahan mereka selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ke akhirat kelak mereka tak layak nak mendapat penghargaan daripada Allah. Mereka akan dikenakan
yang seberat-beratnya. Jadi itulah peringatan. Jadi mudah-mudahan sifat-sifat ibadur rahman yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dapat sama-sama kita terapkan dalam diri kita, sama-sama kita usahalah untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapat keredaan daripadanya dengan pelbagai ciri-ciri yang telah disebutkan tadi. Dan sepanjang 5 hari kita berbincang tadarus dan tadabbur khusus surah Al-Furqan sebanyak 77 ayat ini. Banyak sekali pengajaran yang boleh kita ambil, yang boleh untuk kita nak menjadikan panduan dan pedoman dalam kehidupan kita. Kita boleh lihat bagaimana sikap orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang memberikan banyak alasan yang tidak mau mengikut kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pengajarannya jangan banyak beri alasan, tapi tunduk dan patuhlah kepada setiap apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya lagi pengajaran dia bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah akan sifat kaumnya yang menjadikan Al-Quran itu barang yang ditinggalkan, barang yang disia-siakan. Maka kita kena muhasabah diri kita. Serapat mana kita dengan Al-Quranil Karim? Dari sudut keyakinan dia, dari sudut tempoh bacaannya, dari sudut tempoh pengajian dalam nak memahami intipati dan isi kandungan Al-Quran, dari sudut sejauh mana pengorbanan kita dalam nak mengamalkan keseluruhan ajaran Al-Quranil Karim. Dan ada juga yang disebutkan di dalam surah Al-Furqan yang kita bincang sehingga ke hari ini selama 5 hari, iaitulah mereka yang memerhatikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menerusi penciptaan alam dan urus tadbir Allah Subhanahu wa taala, kan? Sehingga kan Allah Taala menyebutkan tentang kepentingan air dan memperingatkan manusia ini diciptakan daripada air, yakni air mani, kan? Jadi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sekalian alam. Urus tadbir yang terbaik pada alam memberikan manfaat dan tempias kepada kita manusia yang duduk di dalam muka bumi ini. Allah Ta'ala urus dan memberikan ketetapan yang baik kepada sistem alam antara peredaran matahari dan juga bulan dan bumi. Maka manusia dapat mengecapi tempoh masa malam dan juga masa siang dalam keadaan yang baik, yang teratur dan berdisiplin tanpa ada tempoh-tempoh yang huru-hara. Maka begitulah pengajaran dia, kita kena perhatikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada diri kita dan pada sekeliling kita serta seluruh kejadian alam. Ia sebagai bukti keagungan dan juga kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan disebutkan juga berkenaan dengan pakej ciri-ciri bagi hamba Allah yang diredai, iaitulah yang dinamakan ibadur rahman. Bagaimana ciri-ciri tersebut sangat hebat. Pakej ciri-ciri itu merupakan satu pakej yang mahal nilai dia, kerana akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak dengan ganjaran yang cukup hebat, mendapat tempat VVIP, tempat yang tinggi di dalam syurga, serta diraihkan mendapat penghargaan dan ucapan selamat. Maka ini adalah ganjaran yang sangat hebat, yang pastinya mereka yang memiliki sifat yang waras, keinginan yang berteraskan kehambaan kepada Allah, akan berlumba-lumba dan memastikan diri mereka termasuk dalam kalangan mereka yang menerapkan pakej dalam diri mereka itu agar mendapat ganjaran yang sangat hebat di akhirat kelak. Jadi saya kira sekadar itu sajalah sepanjang 5 hari yang telah kita tadarus dan tadarus dan tadabbur 77 ayat di dalam surah Al-Furqan. Insya-Allah jika diizinkan oleh Allah, kita akan pergi kepada surah-surah yang lain pula untuk kita semua terus mendekatkan diri kita dengan Al-Quranil Karim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Allah Ta'ala mengganjari kita dengan ganjaran yang hebat di dunia dan di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita dalam bulan Sya'ban
dan memberikan izin kita masuk ke dalam Ramadan, dan kita mohon kepada Allah agar Ramadan pada tahun ini dapat kita meriahkan dengan mengimarahkan rumah-rumah Allah untuk berhimpun secara besar-besaran beramai-ramai dengan lenyapnya COVID-19 ini sebelum tibanya Ramadan yang tidak sampai lagi sebulan ini. 20 hari lebih kurang untuk kita sama-sama bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkatan. Jangan lupa subscribe channel YouTube Zuhali Saiman dan dapatkan rakaman siri-siri sebelum daripada ini untuk melengkapkan tadarus dan tadabbur dan mengulang kaji. Surah Al-Furqan itu seringkali pada bila-bila waktu yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.